This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk tentang hadis dhaif dan contohnya dalam kitab Fadail Amal. Kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan, iaitu Nurul Nasihah binti Abdul Hisham, Rashika Balkis binti Rosidi dan Nurul Fadilah binti Muhammad Azubir. Pengenalan. Hadis dhaif bermaksud setiap hadis yang murtad iaitu tertolak yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan. Tersebarnya hadis dhaif ini boleh menyebabkan pelbagai amalan tanpa tuntutan tersebar di tengah-tengah umat Islam. Perosakan Islam dengan cara seperti ini sebenarnya lebih teruk daripada penyerangan tentera Yahudi kerana yang menyebarkan hadis palsu adalah daripada umat Islam sendiri. Sabda Nabi SAW, mafhumnya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ta'rif hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang gugur seorang perawi dari sanadnya atau nama perawi tidak disebut dengan jelas. Hadis yang tidak bersambung sanadnya atau di antara sanadnya ada orang yang cacat. Dalam mazhab Syafi'i, hadis dhaif tidak dipakai untuk dalil bagi penegak hukum tetapi dipakai untuk dalil bagi fadail amal. Dalam mazhab Hambali, hadis dhaif bukan sahaja dipakai dalam fadail amal tetapi juga bagi penegak hukum dengan syarat Dalam mazhab Hambali, hadis dhaif bukan sahaja dipakai dalam fadail amal tapi juga bagi penegak hukum dengan syarat dhaifnya tidak keterlaluan. Manakala dalam Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad memakai hadis yang dhaif kerana mursal baik untuk fadail amal maupun bagi penegak hukum. Imam-imam mujtahid memakai hadis-hadis dhaif untuk dalil kerana hadis itu bukanlah hadis yang dibuat-buat tetapi hanya lemah saja sifatnya. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah hukum, akidah, taghrib wa tarhib dan selainnya. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama terkemuka di bidang hadis, antaranya ialah Al-Hafiz Yahya bin Ma'in, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Boleh mengamalkan hadis dhaif dalam bab fadail amal dan taghrib wa tahrib namun tidak diamalkan dalam masalah akidah dan hukum. Pendapat ini dicetuskan oleh sebahagian ahli fiqh dan ahli hadis seperti Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi. Boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak baik dalam masalah fiqh, akidah dan selainnya. Jika masalah itu tidak didapatkan hadis-hadis sahih ataupun hasan, pendapat atau mazhab ketiga ini dinisbatkan kepada keempat imam mazhab utamanya Imam Ahmad dan muridnya Abu Dawud. Seterusnya saya serahkan kepada Rashika. Seterusnya kita akan berbincangkan tentang syarat meriwayatkan hadis dhaif. Ulama telah meletakkan beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif tersebut. Antaranya ialah yang pertama, hadis tersebut tidak lemah sekali, bukan hadis yang darjatnya dhaif jiddan apalagi maudhu'. Yang kedua, hadis dhaif juga tidak boleh dijadikan asal dan dasar dalam menetapkan sesuatu hukum. Seterusnya, tidak boleh meyakini bahawa ia adalah sabda Nabi atau perbuatan beliau. Hadis ini juga tersebut khusus untuk fadail amal atau tahrib wa tahrib, bukan dalam masalah akidah, hukum, urusan halal haram dan selainnya.
Seterusnya, orang yang mengamalkan tidak boleh mempopularkan hadis tersebut kerana jika masyarakat awam melihat hadis itu, mereka pasti menyangka bahawa ia merupakan hadis Rasulullah SAW. Dalam periwayatannya, tidak boleh menggunakan bentuk ajzan seperti kaidah Rasulullah SAW telah bersabda, tetapi hendaklah menggunakan bentuk yang menunjukkan bahawa hadis itu ada cacatnya seperti kilap. Dikatakan, diriwayatkan dan juga lafaz-lafaz lain yang dikenali di kalangan ahli hadis. Kemudian, kita akan membicarakan tentang penjelasan dari para ulama yang tidak membolehkan periwayatan dan pengamalan hadis dhaif secara mutlak. Para ulama hadis yang berpegang pada pendapat pertama telah mengemukakan dalil-dalil atas pernyataan ini, di antaranya dalil-dalil umum yang melarang menyampaikan hadis kecuali yang sahih dan benar datangnya dari Rasulullah SAW. Mereka juga mengatakan bahawa khabar yang bersumber dari hadis dhaif itu hanya memberikan faedah berupa prasangka yang lemah, iaitu masih diragukan apabila benar sabda Nabi atau bukan. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, artinya jauhilah prasangka kerana prasangka itu sedusta-dusta perkataan atau ucapan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seterusnya pula ialah syarat-syarat yang dikemukakan oleh penganut pendapat kedua. Telah mereka jawab dan tanggapi sebagai berikut. Syarat yang pertama ialah syarat yang mereka kemukakan ini disepakati oleh seluruh ulama. Namun ia sangat sulit dipenuhi kerana sama ertinya bahawa setiap orang yang maguh membawakan hadis dhaif harus benar-benar mengetahui keadaan hadis dhaif itu, sama ada ia termasuk dalam dhaif ringan atau berat. Yang kedua pula, amal atau pekerjaan tersebut sudah disepakati sebagai suatu perbuatan yang baik atau buruk berdasarkan ijma' dan nas-nas dari Al-Quran dan hadis seperti tilawah Al-Quran, doa, bersedekah, berbuat baik kepada manusia, bohong, hasad dan lain-lain. Syarat yang ketiga pula ialah sama dengan syarat yang pertama dalam hal harusnya mengalami kelemahan hadis tersebut. Namun, kenyataan yang kita saksikan bahawa kebanyakan orang-orang saat sekarang ini tidak mengetahui hal tersebut. Syarat yang keempat ini juga mengharuskan bagi orang yang mahu membawakannya untuk tahu terlebih dahulu apakah hadis ini termasuk dalam fadail aman atau masalah akidah dan hukum. Seterusnya, syarat yang kelima ini sangat banyak dilanggar oleh kaum muslimin, di mana saat sekarang ini sangat banyak hadis dhaif yang dikenal dan dipraktikkan sama kedudukannya dengan hadis sahih, bahkan lebih. Yang terakhir ini sangat sulit untuk diterapkan disebabkan kurangnya oleh yang mengerti isyarat dan lafaz-lafaz tersebut, terutama di zaman kita sekarang ni, yang mana pengetahuan tentang ilmu hadis sangat kurang di kalangan ulama, para khatib atau mubalik, apalagi masyarakat awam. Seterusnya saya akan beri kepada Nur Nasuha. Akhir sekali, iaitu penutup. Hadis dhaif Hadis dhaif ini memiliki sangat banyak yang kesemuanya ialah tidak boleh dihukumi atau ditolak. Yang kedua, hadis dhaif juga boleh diamalkan seperti hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanadnya atau kerana majhul dan yang lain, yang mana kedhaifan hadis tersebut dikategorikan ringan. Yang ketiga, ada juga hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan seperti hadis dhaif yang disebabkan adanya perawi yang banyak dan salah dan lupanya, iaitu munkar. Atau adanya perawi yang dituduh berdusta, iaitu matruk, atau perawi yang pendusta, iaitu maudhu'. Akhir sekali, mengamalkan hadis dhaif dalam fadail amal ini merupakan pendapat yang sudah disepakati para muhadisin dan fuqaha. Okay? Terima kasih.